Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis awani bersama saya Zulfitri Yusof. Topik kos sara hidup menjadi pilihan kami pada malam ini dan kos sara hidup juga suatu perkara yang sering kita berbincangkan sepanjang tahun 2013 dan 2014 ini. Dan atas perkara itu juga Majlis Profesor Negara tampil dan juga bersidang pagi tadi dalam satu wacana meja bulat untuk mencari satu solusi dan akhirnya mereka membentuk sebuah jawatankuasa khas bagi membantu kerajaan bagi memantau masalah peningkatan kos sara hidup. Dan jawatankuasa itu nanti akan mencari formula berkesan dalam menangani masalah kos sara hidup ini, dan untuk bercerita dan juga memahami peranan yang jawatankuasa yang dirangka oleh Majlis Profesor Negara ini, bersama saya di studio hari ini ialah ahli jawatankuasa kelas di ekonomi dan keuangan Majlis Profesor Negara sendiri, Profesor Madya Abdul Rahim Anwar. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. 2013 menyaksikan bahawa peningkatan harga barangan dan sekaligus membawa kepada peningkatan kos sara hidup. Itu satu perkara yang dialami oleh semua pihak rakyat Malaysia. Tapi dalam aspek itu, peranan Majlis Profesor Negara khususnya apabila tertubuhnya jawatankuasa bagi menyelesaikan ataupun memantau dan mencari sedikit sebanyak solusi untuk mengurangkan kesan kos sara hidup ini. Mungkin sedikit sebanyak boleh kita kongsikan 7 inisiatif, 7 perkara yang bakal dilakukan itu dan bagaimana itu dapat difahami dengan secara mudahnya. Okey, secara mudahnya MKN telah membentuk jawatankuasa kerja. Yang peranan yang utama adalah merangka strategi bagaimana nak mengatasi masalah peningkatan kos sara hidup dan di samping itu juga mengawal inflasi. Inflasi sekarang pun telah mendapat perhatian daripada beberapa pemimpin negara. Dan jawatankuasa kerja itu bukan setakat menyelesaikan masalah dalam masa jangka pendek, juga dalam masa jangka panjang juga. Itu yang merupakan supaya dasar-dasar atau strategi yang dijalankan bersifat mampan pada masa panjang. Dan selain itu juga 3 perkara pokok tadi beri perhatian dalam perbincangan tersebut. Yang pertama sekali adalah pelan tindakan rasional subsidi yang komprehensif. Yang kini masih belum ada lagi dibentuk. Apa yang ada sekarang ini bersifat umum, kenyataan-kenyataan daripada menteri apabila wang subsidi telah dijimatkan, dan dia akan sebut akan diperuntukkan kepada pembangunan ekonomi, tapi plan yang komprehensif masih belum ada lagi. Kemudian dicadangkan juga membentuk institusi jaringan keselamatan sosial, cadangan lah. Sekarang ni apa yang ada sekarang ni bantuan-bantuan bersifat ad hoc dan dilakukan oleh kementerian-kementerian tertentu. Jadi agak boleh supaya semua bantuan subsidi ataupun untuk golongan sasaran perlu dipusatkan ke satu institusi bagi tujuan pemantauan dan supaya tidak berlaku pentindahan bantuan untuk mencekapkan agihan kewangan. Dan yang ketiga, di samping cadangan percukaian GST, juga dicadangkan supaya dikaji reformasi cukai sebagai alternatif kepada rasionalisasi subsidi. Itu jadi 3 yang perkara pokok itu akan jawatankuasa kerja akan dibentuk dan dibuat kajian dan akan dibentangkan kepada pihak. Bagaimana kita dapat menilai atau rakyat dapat juga memantau peranan jawatankuasa ini dalam menjawab segala persoalan-persoalan berkaitan dengan kos sara hidup oleh rakyat pada hari ini? Bagaimana kita dapat melihatnya, Prof? Pemantauan mudah. Jadi umpamanya macam pelan tindakan rasional untuk, saya ambil contoh menarik baik subsidi petroleum katakan, dalam konteks Petro RON 99 example. Jadi daripada penjembatan tersebut, penjembatan daripada RON 95 katakan pada tahun September 2013, kerajaan dapat menjimat lebih kurang 1.1 bilion untuk tahun 2013 dan lebih kurang 3 bilion dan tahun 2014. Jadi dengan ruang penjembatan itu, kerajaan perlu menyediakan satu framework, satu strategi dan memaklumkan kepada masyarakat atau isi rumah di mana wang itu akan ditumpukan. Dan impak di wang tersebut akan memberi faedah kepada golongan sasaran pada masa depan. Jadi sekurang-kurangnya ada pulangan kepada dana wang yang dijimatkan dan dilaburkan dan diberi balik kepada
pengguna. Kalau secara mudahnya hari ini apa juga formula, apa juga jawatankuasa ataupun indikasi yang kita boleh lakukan, ini boleh dipetakan dan boleh dilihat di situ, boleh dirangka dan juga boleh bincangkan bersama. Tapi akhirnya nanti rakyat mungkin akan bertanya sejauh manakah ianya memberikan kesan secara terus dan juga dapat dirasakan perubahannya itu. Perubahan itu mungkin daripada mereka dapat dilengkapkan dengan pengetahuan yang cukup, satu perkara, dan juga bagaimana mereka benar-benar memahami situasi semasa. Kerana dalam aspek kalau teori daripada ekonomi dan sebagainya, kita akan tidak dapat lari mengatakan bahawa kenaikan ini tidak dapat dielakkan. Tapi sebagai rakyat, kita juga perlu juga merasai bagaimana kita dapat mempersediakan diri kita, satu perkara, dan sekaligus apa saja perbincangan atau formula yang dilakukan, rakyat dapat merasai perubahan itu secara terus pada mereka. Secara langsung, apabila dengan ada pelan tindakan ni, umpamanya kerajaan mencadangkan melakukan rasionalisasi subsidi secara berperingkat. Jadi dengan adanya pelan yang kerangka yang baik, maka secara langsung pengguna atau rumah lebih bersedia untuk buat penyesuaian pada masa depan agar dapat mengurangkan impak apabila subsidi tarik balik dan harga meningkat secara mendadak. Jadi pelan sebab itu mungkin menjadikan langkah-langkah tertentu, tempoh-tempoh tertentu bila subsidi akan ditarik dan harga akan dinaikkan. Jadi dengan pengetahuan atau maklumat yang ada itu, penyesuaian adalah lebih baik lagi lah. Jadi setiap isu rumah akan lebih prepared untuk menangani kos sara hidup tersebut. Dan pada masa sama juga kerajaan menyediakan rancangan-rancangan sampingan untuk membantu isu rumah dalam mengatasi masalah kenaikan kos hidup lah. Umpamanya dengan salah satu contoh adalah jangka usia pendek adalah BRIM katakan. Ada BRIM 1, BRIM 2, BRIM 3 dan seterusnya lah. Jadi di samping pelan tindakan yang ada yang menyediakan pengguna semua lebih prepared, lebih bersedia, dan juga kerajaan memberi short term relief lah. Short term relief untuk menerusi pemberian BRIM ni lah. Itu yang saya rasa. Dalam aspek itu juga kita melihat fungsi Majlis Profesor Negara selain daripada memberi dan juga merangka atau mencadangkan kepada pembuat dasar, dalam sesama juga memberikan informasi dan juga mencadangkan pendekatan-pendekatan terbaik untuk dilakukan oleh rakyat. Itu yang Prof katakan tadi juga, dan bagaimana kita nak melihat bahawa apakah secara spesifik, apakah cadangan ataupun pendekatan ataupun penyaluran informasi itu dapat sampai terus kepada masyarakat, satu perkara. Itu mungkin perbincangan kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ni selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, betul kita dalam analisis awal ni kita masih lagi bercerita bagaimana memantau dan juga peran Majlis Profesor Negara dalam memantau kos sara hidup. Mungkin ada penyelesaian dan juga jawatankuasa telah pun dibentuk pada hari ini. Dan tapi sebelum kita meneruskan perbincangan bersama Prof, mungkin kawan saya Nur Syahner mungkin ada Nur Ramli mungkin ada perkongsian ataupun cerita-cerita di media sosial kerana kos sara hidup ni sering kali kita dengar orang komplain dan sebagainya. Mungkin Nur boleh ada kongsi cerita sikit. Ya, Zul, terima kasih. Dan sebenarnya isu kos sara hidup ini adalah isu yang hangat dan bukan saja diperkatakan di luar, malah di media sosial juga. Dan carian kos sara hidup juga di media sosial sangat berduyun. Antaranya Ramizah Rahman, katanya dia berkongsi ranting-ranting kos yang perlu dilaburnya dengan status yang ditulis, takut dengan kos sara hidup sekarang ni dengan gaji yang tak cukup lagi dan perkara ini harus diubah. Seterusnya ditakat pula, kesian sangat sebab hari-hari terpaksa makan Maggi 3 kali sehari. Sebabnya kos sara hidup yang sangat tinggi. Saya rasa semua orang kesian. Zul mesti kesian kan? Dan Panglima Keli pula dengan nada kecewa dan geram. Katanya kos sudahlah tinggi, harga rumah pun naik. Dan kerja antara orang kaya dan miskin pula memang besar, banyak jurangnya. Akmal Irfan pula katanya walaupun kos sara hidup naik tapi harga gadget semakin turun dan itu membuatkan dia semakin teruja untuk memilikinya.
perangai. Lain pula dengan gambar yang dimuatnai oleh Datuk Aznil Haji Nawawi ataupun Pak Nil di kedai makan Murni, dan Pak Nil sendiri ragu-ragu ya. Betul ke kos sara hidup dah meningkat sebab walaupun tengah bulan masih ramai orang makan di luar. Itu katanya. Dan ramai yang merasakan itu adalah sebenarnya adalah keperluan. Selain daripada itu Zul, kos sara hidup benar-benar adalah satu isu yang besar, sehingga kan ada demonstrasi jalanan yang telah pun berlaku sebelum ni, tak perlu saya sebut. Dan dari situ kita boleh lihat betapa besarnya impak kos sara hidup ni kepada rakyat yang berpendapatan sederhana dan juga rendah. Noi, kalau kita cerita mengenai kos sara hidup dan kita lihat kepada rintihan dan juga komplain rakan-rakan kita di media sosial itu, Noi sendiri secara peribadi bagaimana merasai kos sara hidup yang meningkat, dan juga bagaimana kita melihat adjustment yang mungkin Noi dah buat sendiri? Pada saya, kos sara hidup ni paling memberi impak adalah kepada student. Sebab saya dulu pernah menjadi student. Kalau dulu saya dah susah, apatah lagi dengan kos sara hidup makanan dan tambang, kenderaan awam juga memberi impak kepada student. Okey, nanti kita kongsi cerita lagi nanti. Terima kasih Noi. Sama-sama. Okey, Prof, itu cerita di media sosial. Kadang-kadang suatu perkara yang kita dapat lihat pandangan secara umumnya begitu. Dan mungkin juga ada yang mengatakan bahawa benar kos sara hidup kita kata naik. Akan tetapi itu tidak menidakkan perubahan cara kita berbelanja, cara kita gaya hidup dan sebagainya. Dan mungkin bagaimana kita melihat, adakah kita benar-benar mengubah ataupun mengadaptasi diri kita dengan perubahan kos sara hidup ini dengan cara berbelanjaan dan juga gaya hidup? Bagaimana kita melihat, kalau mungkin Prof ada kajian yang sendiri di situ? Sebenarnya kalau kita lihat corak pembelanjaan isi rumah, yang paling banyak sekali adalah sektor kumpulan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lah. Itu merupakan daripada, saya ambil contoh yang paling mudah, daripada RM1 wang yang kita ada, kita belanja terhadap air elektrik lebih kurang 23 sen. Kemudian pembelanjaan yang kedua adalah makanan dan minuman. Kita belanja 20 sen daripada RM1. Dan yang ketiga adalah pengangkutan, 15 sen. Jadi yang barang-barang ini merupakan barang-barang yang subsidi. Jadi isi rumah daripada setiap RM1 dia belanja 60 sen. Dan difahami bahawa subsidi banyak ditarik dalam komponen barang-barang ini, secara langsung harga dia meningkat. Tapi dalam konteks tu depending, kalau isi rumah tu tak ada ruang tu penyesuaian, maka ini akan membebankan isi rumah tersebutlah. Dia terpaksa, dan kos sara hidup merupakan yang paling perit bagi dia. Bagi isi rumah yang ada penyesuaian, ada agak pendapatan dia agak tinggi sikit dan ada penyesuaian, dia akan melakukan penyesuaian untuk mengurangkan perbelanjaan ke atas restoran dan hotel ke. Komunikasi memang dah agak harga yang murah seperti telefon dan sebagainya. Dan penting juga pada ini. Dan dia boleh kurangkan dalam perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan. Ini merupakan corak penjanjian umum yang ada bagi isi rumah di Malaysia. Dan itu diterjemahkan kepada realiti sebenar di bawah sana di kalangan masyarakat? Saya rasa memang realiti sebenarlah dalam konteks itu, tapi umpamanya dalam tahun 2008 semasa berlaku peningkatan kos yang tinggi akibat penarikan subsidi, secara langsung masyarakat pada mulanya komplain dan sebagainya lah, dan mencari alternatif bagaimana untuk mengatasi masalah. Dan pada 2013 benda itu berulang. So secara langsung bagi saya, mereka ada pengalaman dalam buat penyesuaian kata bang. Tapi ini banyak masa pendek ya komplain. Pada jangka sepanjang mereka buat penyesuaian supaya dapat mengekalkan taraf hidup masing-masing. Tapi bagi saya, ya, itu bagi mereka yang ada ruang untuk buat penyesuaian, ya, kalau ada pendapatan lebih. Tapi bagi golongan miskin dan golongan rendah, umpamanya yang sisih RM2, mereka sukar menghadapi penyesuaian. Jadi mereka tak sebenar, dan sebab itu kos kehidupan mereka agak perit. Dan di situlah wujudnya datang short term measures untuk mengatasi masalah mereka dengan beri-beri dan sebagainya. Bagaimana Prof ada menyebut mengenai institut penubuhan institut jaringan keselamatan sosial.
Dan bagaimana ini sekaligus dapat menjawab persoalan kepada pengagihan ataupun golongan-golongan kelompok miskin contohnya diberikan subsidi ataupun diberikan bantuan yang terus kepada golongan sasar dan dapat memberikan empowerment kepada mereka satu perkara. Dan ini bagaimana struktur dan juga bagaimanakah fungsi institut itu akan berfungsi dalam konteks kita di Malaysia? Sebab tu wujudnya penting institusi penjagaan keselamatan sosial upamanya lebih-lebih kepada golongan yang miskin yang tidak dapat membuat penyesuaian. Dan miskin kalau katakan pendapatan dia 1,000 lah katakan. Kalau anak dia ramai, pendapatan per capita dia sedikit. Jadi dengan ada institusi jalan keselamatan sosial tu, mereka mungkin dapat bantuan tambahan, bantuan sampingan. Umpamanya kita dapat BRIM katakan. Mungkin dapat bantuan sampingan bagaimana untuk menyelesaikan masalah mereka. Perlu ingat BRIM 2004 lebih kurang, saya rasa lebih kurang kalau berdasarkan statistik saya akan diberi pada 2014 RM650 bagi isi rumah yang kurang daripada RM3,000. Tapi kalau jadi RM650 ni kalau isi rumah tu ada 3 orang anak dan 6 orang anak, so dia punya tidak cukup. Jadi dengan ada institusi jaringan keselamatan sosial, jadi pihak model yang kita mahu lihat dan juga fahami daripada institut keselamatan sosial yang kalau kita nak struktur dari bentuknya nanti, bagaimana seharusnya berfungsi nanti? Bagi saya, kalau kita nak buat yang baru memerlukan kos yang banyak, saya rasa kita boleh naik taraf jawatan kebajikan masyarakat yang lebih profesional dan tersusun dan sebagainya lah. Jadi katakan isi rumah tu, jadi bantuan BRIM tu boleh ditukar dalam bentuk bantuan lain. Jadi RM650 boleh dipertingkatkan lagi kalau berdasarkan kepada situasi golongan miskin itu yang tidak dapat membuat penyesuaian. Jadi kadar yang diberi kepada isi rumah akan bergantung pada saiz keluarga dia. Ada save dan juga pendapatan mereka secara yang lebih spesifik lagi lah. Tapi yang di sini RM650,000 dia bersifat prorata. Prorata. Jadi katakan orang yang RM1,000 dapat RM650, orang yang RM2,000 pun dapat RM650, yang RM3,000 pun dapat RM650. Institut Kajian Keselamatan Sosial nanti akan mengkajinya bagaimana bantuan itu lebih sesuai dan lebih ehsan lagi lah. Dalam konteks itu. Kita nak berhenti seketika dahulu, tapi sebenarnya kita nak tengok bagaimana ini salah satu cadangan institusi kajian keselamatan sosial. Tapi akhirnya nanti kita nak bagi tengok bagaimanakah pelan-pelan tindakan ataupun kajian yang juga mungkin akan dilakukan oleh Majlis Profesor Negara dalam perkara-perkara tertentu dalam mengurangkan kos sara hidup. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Okey, betul kita dalam analisis awal ni, Prof. Kalau kita bercerita mengenai jaringan keselamatan sosial dengan bagaimana kita merangka di masa akan datang praktis ataupun model yang terbaik yang mungkin yang sudah pun diguna pakai di negara-negara luar dan bagaimana itu mungkin praktis itu mungkin dapat diguna pakai di negara kita berdasarkan acuan kita sendiri. So the best institusi jaringan sosial kita melihat negara Sweden. Ataupun negara Switzerland, negara Nordic countries lah. Jadi mereka amalan mereka lebih kepada negara kebajikan. Dan bagaimanapun dalam konteks negara kebajikan, masalah struktur percukaian mereka adalah tinggi. Tapi mereka tak ada subsidi. Okay, jadi apabila cukai pendapatan tinggi, dia akan beri balik kepada masyarakat dia sendiri. Umpamanya dalam konteks pendidikan percuma, perubatan percuma dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks Malaysia, kita cukai pendapatan kita rendah, lebih rendah daripada katakan Sweden. Dan bilangannya pun tak ramai. Tak ramai dan kita masih mengekalkan subsidi, tapi di sana tak dia give back kepada rakyat dia lah. Bukan dalam bentuk subsidi, dalam bentuk free scholarship dan sebagainya. Tapi kita beri subsidi dalam konteks barangan. Itu yang penting sekali. Jadi dalam konteks barangan, apabila ditarik subsidi secara langsung, harga akan naik, kos akan naik dan sebagainya. Jadi itu kita kalau kita nak pakai approach Sweden atau mana negeri yang di sebelah Nordic countries tu,
Jadi masyarakat perlu berdepan atau perlu bersedia dengan struktur cukai pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kalau rakyat bersedia dengan struktur cukai pendapatan yang lebih tinggi, setelah langsung kerajaan boleh menarik subsidi dan hasil yang kuliah kerajaan daripada cukai yang tinggi itu akan dibalik kepada masyarakat dalam konteks pendidikan percuma dan ataupun dalam konteks perubatan percuma dan sebagainya lah. So it's a trade off. Semada kalau kerajaan sanggup lah ada political will dan sebagainya untuk struktur semula cukai pendapatan. Dalam beberapa minit terakhir dalam perbincangan kita ni, mungkin kita melihat bahawa bagaimana rakyat, kita bercerita mengenai bagaimana rakyat perlu dilengkapkan juga informasi dan juga realiti keadaan semasa. Dan dalam aspek itu, bagaimana kita melihat adakah itu bermakna kurangnya advokasi secara berterusan dalam aspek kita memahami realiti sebenar dalam kos sara hidup di negara kita, dan sekiranya itu bagaimana kita dapat mempertingkatkan, dan juga masyarakat sendiri mungkin hari ini bukan masyarakat menunggu sahaja, tapi mereka juga seringkali mahukan dan juga mencari informasi itu secara lebih meluas pada hari ini. Jadi bagaimana advokasi itu perlu dilakukan dengan lebih menyeluruh pada hari ini? Adakah itu masalahnya dalam kita memahami kos sara hidup dalam konteks hari ini? Pertama is economic behaviour. Jadi isi rumah perlu very sensitif. Apa yang mereka boleh buat dalam konteks membantu kerajaan, dan yang kedua bagaimana kerajaan pula membantu isi rumah. So is timbal balik dan juga supaya apa jua dasar yang dilakukan kerajaan membawa situasi menang-menang kepada semua pemegang taruh atau stakeholder lah. Jadi ada kalanya masyarakat perlu understand masalah kerajaan dan juga umpamanya konteks subsidi. Kita tak mau masyarakat terlalu bergantung pada kerajaan. Sifat subsidi mentality kita tak maulah. Sebab kita nak ke arah negara maju 2020, tapi kita masih bersifat bergantung pada kerajaan dalam kehidupan. Ya, apa yang penting is that sebab itu dalam pelan tindakan rasional, it should be emphasizing on the economic behaviour supaya kita tukar mindset masyarakat dan juga mindset kerajaan, especially dalam konteks efisiensi dalam mengurus ekonomi negara lah. Dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Itu yang penting sekali. So both kedua kerajaan dan isi rumah perlu bertindak bersesuaian dengan kapasiti masing-masing. Bagi kerajaan is political will, umpamanya dalam membetulkan kepincangan dalam pasaran ataupun market distortion dalam ekonomi negara kita. At the same time masyarakat perlu bertindak supaya ubah daripada sistem subsidi kebergantungan kepada sistem berusaha dalam konteks tersebut. Jadi ini sebab tu pelan tindakan ration subsidi penting. Kedua pihak dan perlu difahami secara lebih menyeluruh, berkongsi pandangan dan sebagainya. Dan at the same time dalam jangka masa sementara itu atau jangka panjang perlu diwujudkan institusi jaringan keselamatan sosial yang lebih komprehensif. Dan kita banyak sangat produk satu Malaysia, saya rasa lebih daripada 17, tapi bersifat bertindih dan sebagainya. Tapi apa yang penting sebenarnya Majlis Profesor Negara juga akan memberikan advokasi lebih juga dan berkongsi maklumat dan kajian. Dan itu kita nak tunggu lepas ni, mungkin ada perbincangan lagi kita boleh kongsikan selepas itu. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam analisis awal pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Boleh teruskan perdebatan dan juga perbincangan di astrawani.com ataupun di Facebook atau Twitter Astro Awani. Sekian saja analisis awal ini untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Prof. Thank you.